semua yang ada di sini, saya sekarang akan berhijrah bersama dengan nak pergi mengikut jejak langkah Nabi Muhammad dan orang Islam yang lain. Saya akan berhijrah sekarang ini, berpindah ke kota Madinah. Kalau ada sesiapa yang nak halang saya, silakan, tapi dia kena bersedia anak dia jadi anak yatim, isterinya jadi janda. Itu Sayyidina Umar. Dia kata kalau ada sesiapa yang bersedia, sanggup anak je jadi anak yatim dan suami isteri dia jadi janda, boleh datang halang saya. Masya Allah, Sayyidina Umar. Semua orang senyap, seorang pun tak berani nak halang. Jadi Sayyidina Umar sahaja yang seorang yang berhijrah secara terang-terangan pada waktu siang. Tapi para sahabat yang lain, mereka berhijrah pada waktu malam. Dan kita tahulah bagaimana kesusahan perjalanan itu nak menuju ke kota Madinah. Ada perbezaan pendapat, ada mengatakan 14 hari, ada mengatakan 10 hari perjalanan itu nak menuju ke kota Madinah. Dan bila sampai ke sana, mereka sehelai sepinggang, tidak ada saudara mara, tidak ada kenalan, tempat yang baru, budaya yang baru. Walaupun kita kata sama-sama Arab, sekarang ini memanglah kita kata Mekah dan Madinah itu, kita kata mungkin pada hari ini dah dalam negara yang sama, kita kata mungkin budaya tu tak jauh berbeza lah. Tapi sebenarnya ada juga perbezaan budaya antara Mekah dan Madinah ni. Penduduk di Mekah dan penduduk di Madinah ni sampai sekarang ada perbezaan budaya dia. Tapi zaman dulu kita kata lebih-lebih lah lagi. Jadi mereka ni berhijrah pergi ke kota Madinah seolah-olah pindah ke negara yang lain. Senang faham. Memang budaya yang lain, memang lain sikit lah, memang lain budaya dia. Tetapi para sahabat ni terpaksa menyesuaikan diri mereka di kota Madinah. Dan Nabi SAW untuk memudahkan para sahabat ini, Nabi SAW buat pasangan kaum Muhajirin yang datang daripada kota Mekah dengan kaum Ansar yang berada di kota Madinah. Nabi buat program macam kita hari ni, senang kita faham, program keluarga angkat, senang faham. Seorang daripada kaum Ansar dipasangkan dengan seorang daripada kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansar ni dia kena bantu. Jadi kaum Muhajirin ni, ini keluarga angkat dia di kota Madinah, duduk di rumah dia dibantu apa semua. Nabi pasang-pasangkan untuk bantu. Sebab mereka datang daripada kota Madinah, daripada kota Mekah memang sehelai sepinggang. Subhanallah. Jadi tetapi di kota Madinah itu mereka mulakan kehidupan yang baru, walaupun terpaksa melalui perubahan dalam kehidupan mereka, tapi mereka tidak putus asa, mereka bangkit dan akhirnya mereka berjaya. Subhanallah, mereka menjadi cemerlang di kota Madinah, menjadi negara Islam. Lebih hebat lagi keadaan mereka itu daripada kota Mekah, kerana di kota Mekah mereka terikat dan tidak bebas. Jadi itu secara ringkas saja gambaran cerita hijrah ni lah. Kalau kita nak cerita detail 2 jam pun tak habis, maka itu secara ringkas. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa hijrah ni? Pertama sekali, perubahan dalam kehidupan. Hijrah itu adalah perubahan. Kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabat berpindah daripada keadaan situasi yang selesa bagi mereka di kota Mekah itu, tanah air mereka, tapi terpaksa berpindah, meninggalkan tanah air mereka, pergi ke tempat yang baru. Jadi berubah, kena bersedia untuk mengalami perubahan. Jadi itu juga kita dapat pengajaran pada kita akhir zaman ini. Memang lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni, kita lebih-lebih lagi perlu bersedia mental dan fizikal kita untuk mengalami perubahan. Sebab di akhir zaman ini lebih banyak kejutan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita. Memang itu dimaklumkan oleh Nabi SAW. Dunia sudah semakin tua dan tanda-tanda hari kiamat itu satu persatu berlaku di depan kita. Jadi kalau kita tengok daripada kehidupan kita sekarang ni, dah tak sama dengan kehidupan kita 3 tahun lepas. 2019 kan, mungkin kita masih lagi boleh seronok penuh ramai-ramai masjid kan. Tengok apa yang berlaku depan kita sekarang. Dan kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lalu, memang jauh berbeza. Jadi berubah.
Jadi dunia ni semakin dia tua, semakin dia mengalami perubahan. Dan kita hari ini berada dalam era akhir zaman. Memang fasa perubahan peristiwa-peristiwa akhir zaman tu dia akan banyak berlaku, dan benda yang berlaku tu di luar jangkaan kita. 2 tahun lepas kita tak pernah sangka akan berlaku seperti ini, tapi sekelip mata benda ni berubah, dan kita tahu akan datang nanti bagaimana. Jadi tetapi kita sebagai orang Islam perlu bersiap sedia mental dan fizikal kita untuk menghadapi perubahan ini. Kita kena terima hakikat yang dunia ni memang sentiasa berubah. Kehidupan kita ni memang sentiasa berubah, Masya Allah. Itu pertama, kita lihat bagaimana para sahabat itu mereka berubah, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak putus asa, mereka bangkit walaupun dalam kesusahan itu. Sehingga kan para sahabat ni ketika mula-mula sampai di kota Madinah ni, diceritakan ramai demam sebab mereka tak tahan dengan cuaca di kota Madinah. Sebab di kota Madinah panasnya lebih panas daripada kota Mekah, kalau sejuknya lebih sejuk daripada kota Mekah. Jadi ramai para sahabat yang demam ketika sampai ke kota Madinah ini. Nabi SAW bagi semangat. Nabi kata, siapa yang ni Allah, kota Madinah ni dia akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Kamu sabar menghadapi ujian ni, dosa-dosa kamu akan terhapus, akan bersih. Nabi kata, Nabi ajar para sahabat. Jadi begitu juga kita hari ini di dalam perubahan yang berlaku dalam dunia, dalam kehidupan kita, memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Ada orang yang kehilangan sumber pendapatan. Bukan ada orang, ramai orang sebenarnya. Ramai orang yang kehilangan sumber pendapatan. Ramai orang yang pendapatannya terjejas, tak sama seperti dulu. Dapat juga, tapi tak sama macam dulu. Subhanallah. Hampir semualah kita kata. Hampir semua orang boleh dikatakan terkena jejas. Tapi kita tak sama. Dalam menghadapi ujian ni, kita tak boleh nak samakan orang. Sebab setiap orang tak sama. Sebab tu orang kata ujian ni, musibah Covid ni, orang kata gelombang yang sama, ombak yang sama. Tapi orang kata sampan kita lain-lain. Ada orang yang dia naik kapal yang besar, Star Cruise, datang ombak besar mana pun dia dalam tu santai je, tak ada apa-apa, macam hotel dia, tak ada berubah sikit pun kehidupan dia. Ada orang yang ombak tu di laut, dia naik kapal tak bergoyang-goyang juga, tapi masih boleh stabil. Ada orang naik sampan, ombak yang sama, tapi dia naik sampan dia terbalik, dia betulkan balik, sampan dia terbalik, dia betulkan balik, sampan dia terbalik, dia betulkan balik. Ada orang naik rakit dia dah hancur dah pun kena ombak tu, langsung tak ada apa. Allahu Akbar. Jadi itu diorang kata memang Covid ni gelombangnya sama, ujian ni gelombangnya sama, tapi sampan kita lain-lain, tak sama. Subhanallah. Jadi sebab tu ada orang yang dia masih boleh bertahan, tapi ada orang yang subhanallah situasi dia sangat tenat ketika Covid ini. Jadi sebab itu kita kena budaya saling tolong menolong, bantu membantu. Ketika musibah ini, subhanallah, kita lihat pengajaran daripada hijrah itu, bagaimana Nabi SAW menganjurkan para sahabat ni saling bantu membantu. Yang muhajirin ini dapat keluarga angkat di kota Madinah, kaum Ansar dipasangkan dengan kaum muhajirin untuk mereka saling bantu membantu, yang senang bantu yang susah. Jadi begitulah kita di dalam musim ini, kita budaya saling bantu membantu. Subhanallah. Dan kita lihat alhamdulillah memang hidup budaya amalan bantu membantu di musim ujian ini. Alhamdulillah kita agak seronok lah kita lihat, alhamdulillah, ya, saling bantu membantu jiran-jiran. Subhanallah. Dekat tempat saya pun ada satu rumah tu dia pasang bendera putih, ramai jiran-jiran datang apa semua, bagi beras semua kan, kita bagi seorang sikit-sikit, alhamdulillah. Esok terus turun balik bendera putih tu, kira okey lah, satu hari je kan, macam tu. Jadi saling bantu membantu. Subhanallah. Jadi kita saling bantu membantu dalam hijrah ini. Dan itu kita lihat yang penting adalah kita menjaga agama kita. Ketika kelangsungan agama kita itu, di samping kita menjaga kelangsungan hidup, tetapi kelangsungan agama kita itu perlu diteruskan. Kita lihat Nabi SAW, satu hari Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat kisah tentang Dajjal. Dalam hadis yang sahih, Nabi cerita kepada para sahabat tentang Dajjal, yang mana Dajjal ini dia akan datang atas dunia ini
selama 40 hari saja Dajjal duduk atas dunia ni. Tapi tahun yang pertama kemunculan Dajjal, tahun pertama itu panjangnya seperti setahun, kata Nabi. Hari yang pertama kedatangan Dajjal panjangnya selama setahun. Hari yang kedua panjangnya selama seperti sebulan. Hari yang ketiga panjangnya seperti seminggu, dan hari yang seterusnya baru sama seperti hari-hari yang lain. Allah alam, kita tak pasti apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi SAW ni, kita tak pasti, tapi itu disampaikan oleh Nabi. Tapi yang ajaibnya yang kita nak fokus di sini adalah bila perkara ini diceritakan kepada para sahabat, para sahabat ini dia ada satu pemikiran, ada satu persoalan yang bermain di fikiran para sahabat. Agak-agak apa yang sahabat tanya? Agak-agak adakah kita rasa sahabat tanya, ya Rasulullah, pada masa tu di mana kami nak lari? Tak, sahabat tak tanya begitu. Adakah sahabat tanya, ya Rasulullah, pada masa tu macam mana kami nak cari makanan? Tak, sahabat tak tanya begitu. Adakah sahabat tanya, ya Rasulullah, pada masa tu macam mana kami nak berkumpul, di mana kami nak melawan, macam mana guna senjata apa nak lawan Dajjal ni? Tak, para sahabat dia tak bertanya itu. Tapi apa yang ditanya oleh para sahabat setelah Nabi SAW menceritakan kisah Dajjal ini, yang ditanya oleh para sahabat satu perkara saja. Ya Rasulullah, kalaulah kami masih hidup ketika itu, ketika zaman Dajjal keluar, pada hari yang pertama yang Dajjal keluar ni, yang satu hari itu panjangnya seperti setahun, macam mana kami nak solat ya Rasulullah? Macam mana kami nak solat? Sebab apa? Sebab kami diajar solat ini subuh bila matahari terbit fajar. Bila terbit fajar cahaya tu, maka solat subuh. Bila matahari tegak atas kepala, tergelincir sikit bayang-bayang, maka kami solat zuhur. Bila matahari dah petang, condong bayang-bayang ni dah lebih daripada objek itu, kami solat asar. Bila matahari dah tenggelam sepenuhnya, kami solat maghrib. Bila ufuk merah tu, mega-mega merah yang tu di barat tu hilang, kami solat isyak. Tapi kalaulah satu hari yang Dajjal keluar itu yang panjangnya seperti setahun, maka solat kami takkan setahun 5 kali je, kan? Subhanallah. Dan mereka tanya, takkan solat kami setahun 5 kali saja solatnya kalau matahari satu hari itu panjang setahun? Yang difaham oleh para sahabat begitulah. Yang para sahabat faham matahari itu akan terbit dan setahun baru tenggelam, sebab Nabi kata panjang sehari itu seperti setahun. Kita tak pasti adakah betul akan berlaku begitu ataupun Nabi ada maksud yang lain, Allahu alam. Tapi yang kita nak fokus, yang menjadi kebimbangan para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami ada pada waktu Dajjal itu, macam mana kami nak solat? Jadi sebenarnya hadis ni itu kita kata macam kita kata sebagai petunjuk kepada kita apa yang kita nak buat dalam menghadapi ujian akhir zaman ni. Kita hari ini menghadapi ujian COVID yang jauh lebih kecil daripada Dajjal. Dajjal ni pasti akan keluar. Dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj, semua ni pasti akan keluar. Dan ujian yang kita hadapi sekarang ni adalah ujian COVID ni jauh lebih kecil lah daripada Dajjal. Tetapi kita dapat situ panduan, kalau kita menghadapi semua ujian ini, satu je panduan kita pegang, insya-Allah selamat, solat. Solat. Jadi itu je kuncinya. Jadi kita dalam kesusahan macam mana pun, solat jangan ditinggalkan. Dan kita kena solat dan pastikan keluarga kita juga solat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wahai Muhammad, engkau perintahkanlah keluargamu supaya mendirikan solat. La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki daripada kamu. Nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki kepada engkau, kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya insya-Allah kita jaga solat kita, Allah akan selesaikan urusan kita. Dan keluarga kita pun kita ambil berat tentang solat, insya-Allah. Yang tak ada punca pendapatan, insya-Allah Allah akan bantu dia, Allah akan bagi ilham kepada dia macam mana nak cari kerja yang baru. Yang runsing menghadapi masalah, macam mana keluarga
sempit sekarang ni, insya-Allah Allah akan bagi ilham kepada dia macam mana dia nak keluar daripada masalah itu. Tapi kalau ujian mendatang dan solat pun ditinggalkan, bahaya. Solat pun ditinggalkan, bahaya. Dia akan rasa stres, dia akan rasa tertekan, dia akan rasa dia keseorangan, tak ada orang nak bantu dia, dia tersepit, dan akhirnya dia rasa hidup dia dah tak berguna. Akhirnya dia akan rasa saya ni dah tak ada faedah dah saya hidup, dia kata. Masya Allah. Punca dia kecil, satu benda saja yang mungkin kita anggap kecil tapi dia sebenarnya tak kecil, solat. Subhanallah. Jadi solat, kita hidupkan solat berjemaah di rumah kita, kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Solat awal waktu. Solat bukan solat yang main-main, solat yang awal waktu, solat yang serius, yang mana bila azan perintahkan keluarga kita semua sama-sama berkumpul, ambil wuduk sama-sama, kita solat, seorang menjadi imam, ketua keluarga jadi imam, kemudian baca doa sama-sama. Masya Allah. Dan tingkatkan ilmu tentang solat. Belilah apa buku ke, nak tambahkan ilmu tentang solat, ataupun tengoklah hari ni video ke apa, banyak ustaz-ustaz yang mengajar online tentang solat. Tingkatkan kualiti solat kita. Jaga satu perkara je, solat, insya-Allah Allah mudahkan hidup kita. Sebab hari ni ramai orang dia rasa macam hilang tali nak berpaut, rasa macam hidup seorang diri, macam apa nak buat sekarang ni, kehairanan. Tapi kita tengok para sahabat solat. Kalau solat, bukan kata Covid, Dajjal keluar pun insya-Allah tak ada masalah, Allah akan bantu. Jadi itu kita lihat para sahabat, dia bukan panik macam mana kita nak cari makanan hari ni, kita kena tanam gandum banyak-banyak ke rumah kita, tanam beras banyak-banyak, nanti beras bekalan makanan habis, stok habis macam mana. Tak ada, jangan risau. Kita jaga solat, Allah akan bagi makan. Nahnu narzuquka, engkau tugas kamu jaga solat, insya-Allah Allah akan bagi makan. Kata Ibnu Abbas, seandainya langit ini runtuh sekalipun, andai langit runtuh sekalipun, tapi orang yang bertakwa pasti Allah akan cari jalan untuk mudahkan dia, selamatkan dia macam mana. Jadi satu orang ulama dia menceritakan tafsir kisah Nabi Yusuf AS, bagaimana Nabi Yusuf AS ni dicampak masuk dalam perigi. Nabi Yusuf AS diambil daripada perigi, dijual sebagai seorang hamba sahaya. Dia dijual, difitnah pula, difitnah mengatakan dia melakukan zina, dah difitnah, dimasukkan dalam penjara pula. Tetapi di setiap peringkat kehidupan dia tu Allah bantu dia. Walaupun dia ketika dia berada dalam perigi, Allah bantu, Allah hantar malaikat Jibril teman dia, jaga makan minum dia apa semua dalam perigi. Ketika dia dalam dijual jadi hamba sahaya, dia dibeli oleh tuan, tapi tuan dia Allah bagi tuan yang baik. Dimasukkan dalam penjara, tapi dalam penjara tu subhanallah, akhirnya dimudahkan urusan dalam penjara. Dia dapat penjara bukan yang penjara yang diseksa, diazab teruk, penjara yang rapat. Panjanglah ceritanya dengan istana raja. Dan akhirnya dia di dalam penjara itu memberi manfaat pula kepada penghuni-penghuni penjara. Dia bagi nasihat kepada mereka, dia disayangi pula oleh penghuni penjara tu, sampai waktu hari dia nak keluar daripada penjara, penghuni penjara rasa sedih nak berpisah dengan dia, Nabi Yusuf. Jadi satu ulama ni dia kata apa? Dia kata kita lihat, dia kata bantuan Allah kepada orang-orang yang soleh, orang bertakwa ini, dia kesusahan yang dihadapi pasti kita akan sama-sama menghadap kesusahan itu, tapi Allah akan bantu. Orang lain hilang kerja, kita pun hilang kerja, tapi insya-Allah sebabkan kita jaga solat, Allah bantu kita. Orang lain rasa susah, kita pun rasa susah, tapi insya-Allah kita jaga solat, Allah bantu kita. Orang lain tersepit, orang lain macam-macam ujian, kita pun akan sama-sama dapat ujian, tapi Allah akan bantu kita. Pertama satu je kunci dia, jaga solat. Jadi itu dia yang paling penting, pesanan kita itu satu pesanan. Jadi kalau benda tu tak ada faedah, kenapa disebut dalam hadis? Kenapa diceritakan, dirakamkan dalam hadis? Dialog para sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak solat ketika Dajjal keluar? Kalau benda tu sekarang tak ada faedah, kenapa dirakamkan dalam hadis? Ada satu mesej yang nak disampaikan kepada kita. Jadi insya-Allah kita jaga solat dan keluarga kita, Allah akan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat dan seluruh semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan kepada yang susah, yang sakit diberi kesembuhan, yang berhajat ditunaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.